Boleh ke guna 100% ataupun 100% raw coolant tanpa campuran air ini. Kalau guna yang coolant jenis pre-mixture ni tak ada masalah. Saya cakap terus tuangkan di dalam sistem radiator kereta anda. Tapi apa sebenarnya di sebalik soalan tu, rupa-rupanya mereka bertanyakan kepada kami di RBM Radiator, iaitu coolant yang jenis ni. Ini contoh Ini adalah sebagai contoh. Kami tak bermaksud nak promote mana-mana produk. Ini adalah sekadar contoh yang kami bawakan supaya anda dapat gambaran yang lebih jelas lagi. So yang kebanyakannya yang bertanyakan, rupa-rupanya coolant jenis ni kita panggil raw coolant ataupun pure 100%. Coolant jenis sebegini sebenarnya dia perlu dicampur dengan air. Ini anda perlu campurkan dengan air, iaitu ratio dia 50% air dan 50% coolant. Ini coolant yang raw ni. So kepada anda yang mungkin malas nak campur-campur, kami suggestkan kepada anda gunakan yang pre-mixture. Akan tunjukkan uji kaji. Ini adalah air sahaja. Kita nak lihat, kita nak bezakan apakah itu heat transfer. So ini ada kata 100% air yang kita tak campurkan coolant. So kita mungkin yang kedua kita letakkan raw coolant ni, 100% raw coolant. Ni coolant yang tak dicampur dengan air. So yang ketiga, bekas ni kita akan campurkan, kita akan letakkan coolant campur air. Itu bermakna dengan nisbah ratio dia untuk coolant Toyota ni, yang seperti sebelum ni saya dah pernah sampaikan kepada anda, 50% air, 50% coolant. So kita akan test satu-satu nanti berkenaan dengan heat transfer ni, adakah benar ataupun sekadar omong kosong. Yang ini kita perlukan 50% coolant. Ini yang kita nak campur, make sure. So ni contoh 50% dekat sini. Okey, kita letakkan, tuangkan di dalam bekas ni. Dan kita ambil pula 50% air lagi. Ini nisbah ratio yang untuk coolant jenis Toyota ni, 50% air, 50% coolant. So kita tuangkan. So kita ada salah satu plate. Ini adalah plate aluminium. So kita akan panaskan plate ni dan kita akan celupkan ke dalam cecair, 3 jenis cecair ini. So kita nak lihat manakah orang kata penyingkir haba yang paling cepat untuk coolant-coolant yang kita dah. Ini plate aluminium, kita akan panaskan plate ni, kita akan cuba celup di dalam cecair yang berada di depan kita ni. So, so first kita perlu panaskan plate ni. So kita panaskan plate coolant ni. Plate aluminium ni. So senang kita ambil contoh aluminium lah, sebab kebanyakan kereta-kereta baru sekarang radiator dia jenis aluminium. Saya tak ada sumber copper pula tadi saya nak copper letak, boleh juga copper. Copper pun adalah salah satu material untuk radiator kereta, ada setengah radiator kereta. So apa yang perlu kita try panaskan dulu plate ni, kita nak lihat dan kita akan celupkan ke dalam 3 jenis cecair ni. Kita nak lihat mana heat transfer yang bagus ataupun yang paling teruk, dan kita akan ambil temperature nanti. So anda lihat sekarang temperature 149. So kita ambil, kita akan celupkan di dalam air ni. 1, 2, 3. Okey. So kita boleh ambil balik reading dia. So nak lihat. So 27 degree dia punya temperature dia. So that mean air adalah boleh dikatakan salah satu penyingkir haba yang cepat. Kita panaskan sekali lagi dan kita celupkan ke dalam 100% yang boleh dikatakan pure coolant ni tadi. Sebenarnya yang ramai bertanya kami kepada RBM Radiator, mungkin ada di kalangan anda yang dah pernah tuangkan raw coolant ni sepenuhnya ke dalam radiator kereta anda. Panaskan sikit lagi. Ini baru ada 105, kita tinggikan sedikit lagi. So yang anda lihat 138 sekarang panas. So kita cuba kita celupkan ke dalam 100% raw coolant ni. 1
1, 2, 3. So, okey, anda boleh lihat kita ambil temperature balik kat sini. So, okey. So, temperature still 117. So that mean tadi kita dah lihat air dan pure 100% coolant ni tadi ni. So bermakna tu yang menunjukkan, itu yang dipanggil heat transfer tak bagus. Kita celupkan pada jangka masa yang sama dengan air tadi ni, tapi temperature still dia still panas lagi. Kalau kita dah tunggu kat sini pun dia still ada 60. Dah lama ni tadi pun kita ada still ada 66 darjah Celsius lagi terhadap plate aluminium ni. Kita akan test pula pada coolant yang dicampur dengan air ni tadi. So, okay, ni kita lihat reading 117 sekarang ni. So, sekarang kita celupkan di dalam coolant dan campur dengan air ni tadi. 1, 2, 3. So, okay. So, kita ambil balik temperature. So, anda lihat dia pergi kepada 26. Itu tadi 3 orang kata uji kaji yang kami dah bawakan bersama dengan anda, iaitu kita dah gunakan tadi cecair air sahaja, 100% air, kita tak campurkan coolant. Ini adalah raw coolant ataupun 100% coolant jenis Toyota ni. So, dan ini coolant yang kita dah campurkan dengan air 50-50 ratio dia. Ini ratio dia 50-50 seperti yang direkomend oleh pengeluar coolant ini. So, anda lihat tadi 3 uji kaji tadi, iaitu perubahan haba yang drastik pada premium ni terhadap air dan juga coolant yang dicampur dengan air ni tadi. So, tapi sebaliknya apabila kepada raw coolant ni tadi, temperature pun kata dia drop sikit je. Itu yang dikatakan 100% raw coolant dia tak mempunyai keupayaan memindahkan haba ni seperti yang dimiliki oleh air. Sebenarnya ada cooling ataupun penyejuk yang terbaik adalah air. Itu adalah penyejuk yang terbaik sebenarnya untuk sistem radiator kereta anda. Tapi sebenarnya ada satu kelemahan air, dia tak boleh menghalang dia daripada karat terjadi terhadap sistem radiator kereta anda. Sebab itu kita perlu campurkan coolant ke dalam sistem radiator kereta anda. Dia boleh mencegah daripada karat yang terberlaku. Sebab dia ada ejen anti karat di dalam ni. Iaitu tadi ethylene glycol yang berada di dalam coolant ni tadi, dia sedikit sebanyak boleh membantu. Banyak sebenarnya fungsi-fungsi coolant ni juga, selain daripada dia mencegah daripada karat berlaku terhadap sistem radiator. Dia juga banyak lagi fungsi-fungsi coolant ni. Sebab itu coolant begitu penting untuk sistem radiator kereta anda.